إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah dan juga berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Taala berkehendak kebaikan kepada seseorang hamba-Nya, maka tanda yang paling awal yufaqihu fid din, iaitu Allah akan memberikan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Jadi salah satu cara Allah nak berikan kepada hamba-Nya itu kefahaman agama, tidak lain dan tidak bukan, salah satu jalannya Allah akan memilihnya untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah kesempatan kita pagi ini dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini untuk berada dalam majlis ilmu, sama-samalah kita berdoa dan bersangka baik dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang ada di sisinya insya-Allah. Para ulama hadis tuan-tuan, dia menyebutkan bila Nabi sebut dalam hadis tersebut mengatakan khairan, Nabi sebut dalam bentuk nakirah, kata nama am. Kebaikan dekat situ menunjukkan kepada kita adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia artinya Allah Ta'ala nak memberikan kalau di dunia ini iaitu kelapangan jiwa, ketenangan fikiran, keluasan rezeki. Allah nak memberikan pasangan anak-anak yang saleh dan saleha, penyejuk mata dan sebagainya. Manakala kebaikan di hari akhirat, iaitu Allah Ta'ala nak lepaskan kita daripada azab kubur, Allah Ta'ala nak jauhkan kita daripada kesusahan di yaumul mahsyar, Allah Ta'ala nak hindarkan kita daripada azab selama-lamanya, daripada azab api neraka, dan Allah Ta'ala nak memberikan kepada kita kenikmatan selamanya, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Itulah yang disebutkan sebagai kebaikan-kebaikan di sisi Allah yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya yang diberikan kefahaman agama. Jadi mudah-mudahan kesempatan kita majlis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman. Semoga dengan ilmu yang baik ini tuan-tuan akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini yang gelap gelita dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redalah apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini tuan-tuan kita baca beberapa ayat daripada Al-Quran. Kita akan tafsir dan tadabbur ayat-ayat ini. Dan sesuailah sekarang kita pada musim Syawal, kita sambut hari raya tuan-tuan. Tapi jangan dilupakan, di syurga Allah ada juga hari raya. Okey, saya nak jemput pada tuan-tuan untuk sama dengan saya tengok pada surah At-Tur, surah yang ke-52, terus pergi ayat yang ke-17. Surah At-Tur, surah 52, ayat 17. Kalau tuan-tuan yang ada smartphone, yang ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka terus. Surah 52, surah At-Tur, ayat 17. Ataupun tuan-tuan boleh ambillah Quran terjemahan. Ada Quran sini tak? Ada. Okey, ada Quran terjemahan di surau kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan ambil. Tuan-tuan boleh tengok sama-sama dengan saya. Tengok surah At-Tur, surah yang ke-52. Saya tak pasti mungkin surah apa sebab saya pakai kitab tafsir. Jadi tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan boleh tengok. Baik. Kita akan bincang tuan-tuan sedikit ayat-ayat Al-Quran berkaitan tentang nikmat syurga. Dan fokus kita hari ini tuan-tuan iaitu salah satu nikmat syurga yang Allah sediakan di akhirat, iaitu adanya hari raya. Baik, ayat 17 pada surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang bertakwa itu benar-benar tenggelam di dalam syurga Allah dan juga di dalam kenikmatan syurga Allah. Okey.
Ayat pertama ni tuan-tuan, Allah menyebutkan perkataan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau tuan-tuan tengok pada surah At-Tur, kenapa Allah sebut takwa dekat sini? Sebab dia ada perkaitan ayat sebelum tu, cerita sebelum tu. Berkaitan tentang orang-orang Quraisy yang mengejek-ngejek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadinya takwa ni dalam bahasa mudahnya tuan-tuan, takwa ni dia ada dua. Satu, dia jaga hubungan dia dengan Allah, dan yang kedua, dia jaga hubungan dia dengan manusia. Itu nama takwa. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan adanya hablum minallah dan adanya hablum minan nas. Hablum minallah, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah fardukan, kita buat. Okey. Semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah fardukan, kita buat. Apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintah tinggalkan, kita tinggalkan. Itu namanya hubungan kita dengan Allah. Namun seringkali manusia lupa, dia jaga hubungan dia dengan Allah, tetapi dia tinggalkan hubungan dengan manusia. Dan ini namanya hablum minan nas. Hablum minan nas ni tuan-tuan adalah melalui akhlak. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ni objektif dia adalah untuk capai takwa. Dan hasilnya nanti pada bulan Syawal, kita menjaga lagi hubungan dengan Allah, solat fardu kita, solat jamaah kita, Quran kita dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ada juga hubungan dengan manusia, saling bermaafan, saling menziarahi. Ini namanya takwa. Okay? Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Ini ringkasnya macam itu tuan-tuan. Itu namanya takwa. Orang takwa ni kata Allah, dia akan tenggelam. Allah gunakan perkataan fi dekat sini tuan-tuan. Fi jannatin wa na'im. Dia akan tenggelam di dalam kenikmatan dalam syurga. Kenapa Allah kata tenggelam tuan-tuan? Kalau kita baca surah Yasin, Allah kata apa? Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Penghuni-penghuni syurga Allah, mereka itu dalam keadaan syughul. Syughul kalau dalam bahasa Arab ni tuan-tuan artinya sibuk. Sibuk dengan kegembiraan. Macam mana orang gembira ni jadi sibuk tuan-tuan? Dia kalau macam anak-anak kita, cucu-cucu kita, tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Kalau tengok TV tu tuan-tuan, dia ralit, tak makan pun tak apa, tak mandi pun tak apa, tengok je TV tu. Hari ni tak tengok TV tuan-tuan, tengok main game kan. Main game saja tuan-tuan, mandi pun tidak, tidur pun tidak, mandi apa pun tidak tuan-tuan, makan pun tidak. Dia ralit dengan game dia, dengan telefon dia. Macam itulah perkataan syughul kata Allah. Mereka ni terlalu nikmat, gembira dalam syurga Allah ni sampai dia sibuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menggunakan perkataan fi jannatin wa na'im. Sekali dia masuk terus tenggelam dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga Allah. Dan sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat yang lain, nikmat syurga ni beza dia dengan nikmat dunia. Nikmat syurga ni dia bertambah. Hari ni nikmat dia macam ni. Esok dia bertambah lagi nikmat. Esok bertambah lagi nikmat. Dia tak sama dengan dunia. Kalau dunia hari ni nikmat, esok dia menjemukan. Tuan-tuan, hari ni kita makan. Saya makan nasi mandi kambing contohlah. Ada orang sekarang suka makan nasi Arab. Nasi mandi kambing. Hari ni dia makan tuan-tuan. Esok dia makan lagi. Lusa dia makan lagi tuan-tuan. Masuk hari keempat, saya tak makan. Jemu lah. Saya tak nak dah. Sedangkan itulah makanan yang paling nikmat. Tapi dia jemu, ada sifat menjemukan. Tapi nikmat syurga Allah, hari ini nikmat, esok lagi nikmat. Lusa lagi nikmat. Hari keempat lagi nikmat. Nikmatnya bertambah-tambah. Okay? Itu yang dimaksudkan, dia tenggelam di dalam kenikmatan. Baik, yang kedua tuan-tuan, ayat 18, Allah kata apa lagi? Di dalam syurga Allah, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga Allah mereka akan bertambah-tambah kegembiraan dia. Tadi bertambah nikmat, sekarang bertambah-tambah kegembiraan. Lagi gembira, lagi nikmat, lagi nikmat. Sebab itu Allah Taala kata, penghuni syurga ni wujuhu yauma izin na'imah. Kalau kamu tengok penghuni-penghuni syurga Allah, terpancar pada wajah mereka itu na'imah, kenikmatan. Wajahnya berseri-seri. Allah Ta'ala sebut dalam
surah Al-Ghasyiyah. Wajah mereka berseri-seri. Kenapa berseri-seri tuan-tuan? Sebab nikmat pada hati itu tak boleh nak ditahan-tahan dah. Terlalu happy sangat tuan-tuan. Sampai terpancar pada wajah dia. Jadi Allah kata, fakihina bima atahum. Penghuni syurga Allah, apa yang Allah berikan pada mereka, fakihin, bertambah-tambah kegembiraan dia. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Allah jamin keselamatan kepada mereka daripada azab neraka Jahannam. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 18 ni tuan-tuan, ada dua benda yang Allah jamin. Pertama, semua yang Allah beri semua nikmat. Yang kedua, Allah jamin perlindungan kepada mereka daripada azab neraka Jahannam. Kenapa Allah jamin tuan-tuan? Sebab jaminan ni satu benda yang menambahkan lagi nikmat. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita di dunia, kita simpan duit dekat bank, jadi depositor lah, simpan duit dekat bank. Masa simpan duit kat bank tuan-tuan, bank kata, kalau kamu simpan dekat bank saya, tahunan kamu punya dividen 14%. Orang berebut, orang beratur panjang tuan. Dengar 14% je, orang berebut. Walaupun ada risiko ke, tak ada risiko ke, orang tak fikir dah. Dengar dividen 14%, orang berebut dah. Kalau simpan di tempat saya, ada peluang untuk menang 1 juta. Macam tu, kan bank macam tu. Kalau kamu simpan dekat saya, ada peluang untuk pergi bercuti dekat Eropah. Orang berebut dah. Tetapi tuan-tuan, bank tambah lagi satu package. Dia kata apa? Kalau kamu simpan dekat bank saya ni, kamu akan dijamin semua sen yang simpan di bank ini, semuanya duduk di bawah garanti PIDM. Tahu PIDM? Kan hari ni bank ada PIDM, iaitu Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Kalau bank ni bankrupt, bank ni terbakar, bank ni kerugian, semua sen kamu saya pulangkan. Kita dengar tuan-tuan, kita dapat satu jaminan. Tak risau dah tak bimbang dah. Semua yang saya simpan, saya akan dapat balik. Apa-apa terjadi, saya dapat jaminan keselamatan, perlindungan. Macam itulah Allah Ta'ala jamin bagi penghuni syurga. Kamu masuk syurga, aku jamin semua yang aku beri nikmat. Dan aku jamin semua yang kamu yang duduk sini tidak akan terkena sedikit pun daripada azab api neraka. Kenapa Allah sebut macam ni tuan-tuan? Sebenarnya, masuk ke di hari akhirat nanti, manusia masuk syurga tu adalah bonus. Okay? Yang mereka paling harapkan di hari akhirat nanti tuan-tuan adalah terlepas daripada azab neraka. Kalau kita fikir tuan-tuan, dalam banyak-banyak hadis Nabi sebut tuan-tuan, manusia tahu dia tak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab semua orang tahu dengan apa amal yang mereka buat. Semua orang akan tahu setiap perkara, setiap perbuatan dia, daripada sekecilnya sampailah sebesar-besar perbuatan, semua manusia akan diingatkan tentang apa yang mereka buat. Dan mereka tahu mereka tak mampu untuk masuk ke syurga Allah, melainkan mereka hanya mengharapkan lepas daripada azab neraka sahaja. Ini adalah perkara yang manusia harapkan. Kalaulah zaman di dunia ni tuan-tuan, kalau belajar di universiti lah, misal lah, mungkin ada ibu-ibu ayah-ayah yang belajar di universiti dulu, pernah jumpa dengan seorang pensyarah yang mungkin pensyarah ni jenis yang suka failkan pelajar, gagalkan pelajar. Sampai senior-senior pun kata, kau jumpa dengan lecturer ni memang fail lah. Ada junior macam tu kan? Senior, minta maaf kalau ada pensyarah kat sini, saya minta maaf. Memang ada jenis pensyarah yang suka failkan pelajar. Jumpa failkan pelajar, jumpa fail pelajar. Kita berdoa sepanjang SEM tu, tak dapat A pun tak apalah, tapi asal pas syukur dah. Ada kan? Saya dapat lepas paper dia pun cukup dah. Tak dapat lulus, tak dapat A pun tak apa. Yang penting lulus cukup dah. Kita letakkan syarat yang paling minima tuan-tuan. Bagi manusia di hari akhirat begitulah. Mereka harapkan daripada perbuatan mereka yang mereka bawa bekal di hari akhirat tu, tak masuk syurga tu saya tahu memang saya tak layak. Tetapi untuk lepas daripada azab ni, itu yang saya harapkan. Tapi bila dia masuk syurga, Allah jamin kepada dia, kamu dapat apa yang diberikan itu semuanya kenikmatan, dan aku jamin perlindungan daripada azab api neraka. Okey, itu jaminan pertama tuan-tuan. Jaminan yang kedua, ayat 19 tuan-tuan tengok dalam surah At-Tur, Allah kata apa? Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kata Allah Ta'ala, makanlah dan minumlah hani'a, seenak-enaknya makanan dan minuman di dalam syurga itu
bima kuntum ta'malun, setimpal dengan amal yang telah kamu lakukan. Okey. Pada ayat 19 surah At-Tur ni tuan-tuan ada dua perkara penting. Okey. Ayat 19 ni ada dua perkara penting. Pertama, kalau tuan-tuan baca ayat ni tuan-tuan, dia berbeza dengan ayat 18. Ayat 18 Allah gunakan kata ganti nama ketiga. Allah kata mereka. Mereka tu gembira. Siapa mereka? Penghuni syurga. Mereka ni gembira. Mereka dijamin daripada perlindungan azab neraka. Siapa mereka? Penghuni syurga. Allah kata mereka, kata ganti nama ketiga. Tetapi ayat 19 Allah kata apa? Kamu makanlah, kamu minumlah. Allah gunakan kata ganti nama kedua. Kenapa pula tuan-tuan? Ni cerita tentang penghuni syurga ni. Tadi kata ganti nama ketiga, sekarang kata ganti nama kedua. Tuan-tuan boleh faham tuan-tuan? Boleh dapat kan? Tadi Allah kata mereka penghuni syurga, sekarang Allah kata kamu penghuni syurga. Kenapa Allah kata macam ni tuan-tuan? Ada dua perkara. Pertama tuan-tuan, Allah nak tunjukkan siapa penghuni syurga, Allah kata kamulah penghuni syurga. Kamu. Siapa? Kita yang baca ni. Bila kita baca ni tuan-tuan, kita sebenarnya membaca tentang bukan orang lain tuan-tuan. Bukan tentang orang lain. Penghuni syurga tu siapa? Sayalah orang yang berpotensi untuk masuk ke dalam syurga Allah. Ini antara sebab kenapa Allah kata kulu washrabu hani'a. Supaya kita yang baca ni kita sedar. Saya ni bukan cerita tentang orang lain. Sebab ada orang jenis tuan-tuan, dia bukan nak tahu tentang orang lain. Ini cerita orang, bukan cerita saya. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu, ini adalah nikmat-nikmat untuk kamu yang baca ni, kamu ni. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita ada nikmat zahir dan ada nikmat batin. Nikmat zahir dan nikmat batin. Kalau tuan-tuan boleh bezakan, ayat 18 tadi itu nikmat zahir. Semua yang aku beri, semua nikmat. Itu nikmat zahir. Tetapi dalam masa yang sama, ada nikmat batin. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan bercakap secara langsung dengan penghuni syurga Allah. Kita pergi jamu dekat kenduri tuan-tuan. Kenduri kahwin. Ada orang menantu tuan-tuan, buat kenduri kahwin. Puas hati ke tuan-tuan, kita pergi kenduri kahwin tak jumpa tuan rumah? Puas hati ke? Tak puas hati kan? Saya nak jumpa, tunggu juga tuan rumah ni. Saya nak jumpa juga tuan rumah. Paling tidak tuan rumah tahu saya datang, kita dapat buat kejap pun tak apalah. Yang penting saya dapat tengok dan dapat buat dengan tuan rumah. Puas hati ke kalau kita datang, makan-makan balik je tuan-tuan? Tak puas hati kita. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, nikmat dalam syurga ni bukan sekadar nikmat kamu dapat nikmat makan, nikmat minum, terjamin daripada azab. Tidak. Nikmat yang batin, yang lebih besar lagi, kepuasan jiwa kamu adalah kamu melihat dan kamu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ghashiyah tuan-tuan. Mafhum mukhalafah Al-Imam Syafi'i sebut tuan-tuan. Pada ayat tersebut Allah kata apa? Kalla bal rana ala qulubihim. Kata Allah Ta'ala, manusia ni apabila dia melakukan dosa, Allah letakkan ada ran pada hati dia, ada selaput pada hati dia. Kedua, di hari akhirat orang yang melakukan dosa ini la mahjubun. Mereka akan tertutup mata dia daripada melihat Allah. Kata Al-Imam Syafi'i, kata berlawanan pada ayat itu. Kalau penghuni neraka azabnya tidak melihat Allah, maka penghuni syurga nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Ta'ala. Ini nikmat tuan-tuan. Kenapa melihat Allah ni adalah nikmat? Saya bagi contoh. Dekat dunia tuan-tuan, kalau kita stres, kita buat apa? Ada orang dia stres, saya nak pergi pantai lah, nak tengok pantai. Ada orang dia stres, saya nak jalan-jalan lah, nak tengok kawasan pemandangan. Ada orang stres, pergi tengok air terjun. Ada orang stres, pergi naik gunung, tengok gunung ganang. Tuan-tuan, kita tengok laut, tengok air terjun, tengok gunung ganang, ini adalah makhluk Tuhan. Melihat makhluk Tuhan pun hati jadi tenang. Bayangkan kalau kita melihat Tuhan yang menciptakan makhluk ni. Dia lebih menenangkan. Okey? Tengok makhluk je tuan-tuan. Air terjun tu makhluk, lautan tu makhluk. Kita rasa tenang dah. Hati jadi lapang tuan-tuan. Duduk dalam kebun pun rasa tenang dah. Sebab apa? Ini makhluk. Bayangkan kalau kita melihat pencipta makhluk, dia lebih menenangkan. Okey. Jadi ayat 19 ni Allah tunjukkan kepada manusia nikmat yang Allah berikan bukan sekadar nikmat zahir, kamu dapat makan makanan yang paling sedap-sedap,
kamu dijamin daripada azab api neraka dan sebagainya, tetapi Allah nak bagi tahu adanya nikmat batin, nikmat kepuasan jiwa yang Allah Taala hanya berikan kepada penghuni syurga Allah. Baik, ayat 20 tuan-tuan. Allah kata apa lagi? Muttaqiina ala sururim masfufah. Lalu mereka akan duduk berittika. Okey, ittika ni apa tuan-tuan? Kalau kita tengok di dalam bahasa Quran, ittika ni dia adalah satu tempat yang Allah khaskan. Allah apa kita kata? Allah khaskan, khususkan kepada penghuni syurga. Ittika ni dia tak sama, dia bukan tempat duduk, dia bukan tempat baring. Ittika dia adalah tempat penghuni syurga berehat-rehat. Dia punya kerusi dia tuan-tuan, dia tak 90 darjah macam ni, tegak macam ni. Ataupun dia tak 180 darjah baring. Tetapi dia dalam posisi 45 darjah. Kita panggil kursi malas. Ataupun kalau hari ni tuan-tuan di swimming pool tu, kursi yang orang rehat-rehat tu kan, dia tak baring habis, dia separuh je tuan-tuan. Okey, 45 darjah. Itu namanya ittika. Allah Taala sebut muttaqiin. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Waqiah, Allah kata apa? Ittika ni dia punya dalam dia fi butuniha, kata Allah Taala, dia punya dalam dia adalah min istabraq, daripada sutera tebal. Tuan-tuan bayangkan kerusi saya duduk ni tuan-tuan, ni tak tahu mahal ni saya rasa mimbar ni. Ni lapis nipis tuan-tuan. Tapi kalau ittika ni kerusi dia punya dalaman dia, kalau kita span, dalam dia saja Allah kata adalah sutera tebal. Dalam dia tuan-tuan. Allah tak cerita dia punya finishing dia. Allah baru kata tempat duduk dia, sutera dia punya cushion dia adalah daripada sutera tebal, istabra. Dalam syurga ada dua sutera, satu sundus, satu lagi istabra. Sundus ni adalah sutera yang dipakai, dia sutera nipis tapi sejuk. Satu lagi sutera istabra. Okey, istabra ni akan jadi tempat duduk kita. Itu baru dia punya cushion dia. Finishing macam mana tuan-tuan? Wallahu alam, kita tak tahu. Lebih luar biasalah Allah ciptakan. Jadi Allah kata manusia akan duduk dekat tempat khas dia, istabra dia, ittika dia. Lalu kata Allah Taala dia duduk dalam keadaan sururim masfufah, dalam keadaan tersusun. Kenapalah Allah Taala sebut perkataan tersusun ni tuan-tuan? Sebab tersusun ni adalah nikmat. Contoh tuan-tuan masuk satu rumah tuan-tuan harga 1 juta. Dan tuan-tuan pergi satu rumah yang harga 300,000, 100,000 lah. Rumah 1 juta ni tuan-tuan masuk slipper bersepah. Saya tengok dekat TV tadi pun bagi tahu. Adab masuk ke masjid salah satunya susun slipper kan. Kenapa? Sebab susun tu nikmat. Masuk slipper bayangkan bersepah tuan-tuan. Masuk rumah pula tengok pula kalau pergi ke dapur tu pinggan mangkuk tak basuh. Masuk bilik cadar tak kemas. Masuk tanda tak flush. Kita tengok stres. Walaupun 1 juta saya nak duduk sini. Tapi kalau masuk satu rumah ni, walaupun harga 100,000 tuan-tuan, masuk tengok slipernya tersusun. Dia punya pinggan mangkuk kemas. Walaupun tak mahal-mahal tuan-tuan, tapi kemas tu dia sangat mendamaikan. Dia adalah nikmat. Saya masuk masjid ni tuan-tuan, saya cek meja. Saya nak letak kitab tak tahu kat mana. Cek mana meja? Tak ada meja lah. Almari pun tak, semua kat depan. Saya letak atas tong tadi tu. Tak ada tempat. Tapi saya tengok, kemas masjid ni. Kalau ada budak-budak lari pun rasa selamat. Cuma ada tiang-tiang tak apalah. Tapi tengok nak kemas je. Tuan-tuan pun tahu, kemas itu adalah nikmat. Sebab itu Allah highlight. Tempat mereka duduk ni masfufah, dalam keadaan tersusun. Kalau tuan-tuan baca dalam surah yang lain tuan-tuan, perkataan tersusun ni Allah tunjukkan. Dianya tersusun ni adalah secara automatik. Contoh, kalau dekat rumah tuan-tuan, kita nak raya, kita kemas habis dah. Orang datang rumah kita, balik bersepah. Stres kan? Tapi kita tak rasa stres lah orang datang. Tetamu datang tak apalah. Kita dah kemas-kemas tuan-tuan, orang datang keluar sepah. Stres. Tapi syurga Allah, orang duduk, orang buatlah apa sahaja dalam tu. Dia lepas tinggalkan tempat tu tuan-tuan, kawasan tu akan teratur semula secara automatik. Jenis kita yang ayah-ayah mungkin buka kain tinggal campak je. Sangkut kat katil, sangkut kat pintu. Jenis main lempar-lempar tuan-tuan, mak-mak mesti stres. Apalah suaminya. Dah bertahun-tahun kahwin macam tu perangai, dah sebati dah. Tetapi tuan-tuan dalam syurga Allah Ta'ala semuanya dirapikan secara automatik. Okay? Jadi Allah kata muttaqiina ala sururim masfufah.
Sudahlah ada satu tempat khusus mereka berehat. Wa zawwajnahum bihurun 'ain. Lagi nikmat lagi, mereka bukan duduk bersendirian di atas tempat kursi tu kan, kursi malas tu. Tetapi mereka akan dikahwinkan dengan bidadari-bidadari syurga Allah. Okey, dikahwinkan. Artinya tuan-tuan, dalam syurga ni tidak ada yang membujang, saya minta maaf, tidak ada yang menjanda dan tidak ada yang menduda. Happy semua. Semuanya diberikan pasangan hidup. Kalau tuan-tuan tengok, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, apa yang Allah sebut ni, dia ikut turutan. Daripada ayat 17, 18, 19, Allah sebut nikmat secara personal. Kalau tuan-tuan tengok, ni nikmat secara personal. Kamu dapat makan apa yang kamu nak makan. Kamu dapat rehat apa yang kamu nak rehat. Kamu ada tempat khas kamu, tempat duduk khas kamu. Semua Allah bagi tahu. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, kalau di dunia, dia ni ada kerja bagus, ada kenderaan bagus, ada rumah bagus, ada makan minum bagus, ada pendapatan bagus, komplit. Untuk dia, komplit dah. Lalu Allah tambah lagi. Allah bagi dia nikmat hidup berpasangan. Komplit dah. Kalau kita kata cukup dah ni. Kerja bagus, kereta ada, rumah ada, kahwin dah, anak-anak ada. Komplit. Nak apa lagi? Komplit. Allah tersebut. Daripada ayat 18 sampai 20 ni, untuk hidup secara individu dan berkahwin, komplit dah dalam syurga Allah. Ayat 21 tu Allah bezakan. Okey. Tengok ayat 21 tuan-tuan. Saya minta maaf, saya cepat-cepat tuan-tuan. Tengok, takut tengok jam tuan-tuan. Okey, ayat 21 Allah Taala kata apa tuan-tuan? Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ayat 21 ni Allah Taala bagi tahu salah satu lagi nikmat syurga, iaitu nikmat hidup berkeluarga. Okey, dia bukan keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia tuan-tuan, tidak. Dia, isteri dia, termasuklah adik-beradik dia, ibu bapa dia, mentua-mentua dia, cucu-cucu, cicit dia, semuanya Allah akan himpunkan. Sebab itu Allah guna perkataan al-haqna. Dan ini adalah hari raya di dalam syurga Allah. Hari-hari hari raya. Hari-hari hari raya. Ini tuan-tuan boleh tengok ayat ni. Sebab itu tuan-tuan, hari raya bagi orang mukmin bukan 1 Syawal saja. Memanglah Allah Ta'ala hadiahkan pada orang mukmin 1 Syawal dengan 10 Zulhijjah. Ini hari raya kita. Tetapi hari raya ni tuan-tuan, yang sebenarnya Nabi nak tunjukkan kepada kita adalah hari yang manusia tinggalkan kemaksiatan dan kebatilan. Itulah hari raya bagi orang mukmin. Selagi mana 1 Syawal tuan-tuan, bangun subuh pun tidak, beribadah pun tidak, selagi itu tak disebut sebagai hari raya kepada orang mukmin. Orang mukmin ni hari raya dia apabila dia melakukan ketaatan dan dia meninggalkan kebatilan, itulah hari raya bagi orang mukmin. Jadi hari raya di dalam syurga Allah adalah hari-hari. Sebab Allah Ta'ala akan himpunkan seluruh penghuni-penghuni syurga ni dalam bentuk ahli keluarganya di tempat yang sama. Okay. Tadi tuan-tuan tengok dia dapat semua nikmat ni. Para ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Ayat 21 ni menunjukkan kepada kita salah satu sifat penghuni syurga Allah adalah mereka ini tidak sombong dan tidak ego. Sebagai contoh macam ni tuan-tuan. Kalaulah dekat dunia ni ada seorang ni tuan-tuan, dia ada rumah bagus, kereta bagus, dia dapat makan minum, dia dapat pendapatan bagus, dia berkahwin, selalunya manusia ni lupa daratan lah. Selalunya. Tak ni umum tuan-tuan. Dia akan rasa apa? Cukup, saya dapat ni dah cukup dah. Mak dekat kampung, ayah dekat kampung tu, kadang-kadang balik, kadang-kadang tak balik pun tak apalah. Yang penting saya dapat. Okey. Tetapi Allah tunjukkan, penghuni syurga Allah ni dia tak macam tu. Waktu dia dapat nikmat-nikmat ni secara personal, semua yang dia memerlukan dia dapat, lalu dia akan tanya, mana ibu saya, mana ayah saya, mana adik-beradik saya dan mana waris-waris saya. Lalu ayat 21 inilah Allah tunjukkan, mereka itu semuanya akan dihimpun dan dikumpulkan di tempat yang sama di dalam syurga Allah. Sebab itu dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi kata apa? Kafa bimar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dikira sebagai hamba yang melalaikan ataupun melakukan dosa dan maksiat dengan satu je perkara yang dia buat, iaitu dia meninggalkan orang yang dia tanggungi. Maksudnya apa? Dia ada anak-anak,
dia tak jaga anak-anak dia tuan-tuan. Anak dia solat tak solat, biarkanlah. Dia ada pasangan, dia ada keluarga, dia tak pedulikan. Cukup tu saja tuan-tuan, dia dah dikira sebagai orang yang melakukan dosa. Walaupun dia ni orang pergi masjid, orang pergi surau, orang yang beribadah, pergi haji, pergi umrah ni ulang-alik tuan-tuan. Tetapi kalau dia meninggalkan tanggungjawab dia, cukuplah itu dikira sebagai hamba yang berdosa. Sebab itu salah satu sifat penghuni syurga ni, dia tidak selfish, tak pentingkan diri sendiri. Pentingkan ahli keluarga dia. Sebab ni adalah sifat bagi penghuni syurga Allah. Baik. Ayat 21. Ayat 21 tuan-tuan, Allah Ta'ala sebab apa? Kita tengok Allah kata, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan yang mengikuti mereka itu, zurriyatuhum, daripada kalangan zuriat-zuriat mereka, biiman, dengan iman. Allah letak syarat alhaqna bihim zurriyatahum, mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan mereka, ahli keluarga mereka, daripada zuriat-zuriat mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kata Allah. Dan mereka itu tidak akan dikurangi sedikit pun daripada amal perbuatan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan semua orang, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia itu akan terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Kat ayat 21 ni tuan-tuan ada beberapa perkara lah. Pertama, Allah bagi tahu, iaitu setiap ahli keluarga kita ni akan dihimpunkan di syurga yang sama. Contoh sebagai bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, kita semua meninggal dunia. Kita duduk syurga yang paling atas sekali. Anak cucu kita masuk syurga, tapi syurga yang paling bawah, misal. Bila masuk syurga nanti tuan-tuan, anak cucu ni semuanya akan di-upgrade duduk di syurga yang paling atas. Alhaqna bihim. Kenapa? Sebab perkataan itu menunjukkan kepada kita nikmat. Dia walaupun syurga yang paling bawah, tetapi bakal dihimpunkan di syurga yang paling atas bersama dengan ahli keluarga dia. Macam ni tuan-tuan. Kalaulah kita di dunia ni sambut hari raya tuan-tuan, semua cukup. Hidangan raya ada, langsir raya ada, kereta raya ada, anak tak balik. Sedih tak sedih? Sedih lah kan. Anak tak balik, sedih kita. Ataupun pasangan kita meninggal dunia, sedih. Mak ayah tak ada, sedih tuan-tuan. Allah Ta'ala sekali-kali tidak mengizinkan penghuni syurga ini merasa sedih. Sebab syurga adalah nikmat. Allah sebut dah tadi, fi jannatin wa na'im. Penghuni syurga ni semua tenggelam dengan kenikmatan-kenikmatan dia. Wa fakihatin bima atahum. Allah Ta'ala sebut. Dan mereka akan gembira dengan setiap pemberian Allah. Jadi Allah tak izinkan. Walaupun semua benda ada satu perasaan, saya tak cukup lah, mak ayah saya tak ada lah, anak-anak saya tak ada lah. Allah tak izinkan. Jadi Allah Ta'ala akan kumpulkan seluruh ahli keluarganya duduk bersama dengan mereka. Semuanya akan dihimpunkan dan semuanya akan di-upgrade duduk bersama-sama mereka. Syaratnya, dia ni mesti masuk syurga terlebih dahulu. Itu syarat dia. Okay? Syarat dia mesti masuk dalam syurga terlebih dahulu. Dia syurga yang paling bawah ke, syurga di mana-mana pun, nanti semuanya akan di-upgrade duduk bersama dengan ahli keluarga dia. Contohlah, kita ada anak ataupun kita ada ayah yang duduk syurga yang paling atas, automatik semua akan di-upgrade duduk di syurga yang paling atas. Dan Allah kata apa? Wa ma alatnahum. Dan amalan si fulan ni, pahala si fulan ni, Allah tak akan kurangkan pahala dia. Sebab semua akan di-upgrade tanpa mengurangi pahala si fulan tu. Ini adalah ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa dalilnya tuan-tuan? Satu ayat Quran yang kita baca tadi. Satu lagi tuan-tuan tengok. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ni tuan-tuan nak tunjukkan kepada kita. Mungkin kita kata macam tu, banyak cantik lah anak cucu saya. Saya pernah beramal, saya semain subuh jemaah, dia tidur je. Lah-lah semua dapat upgrade. Oh, banyak cantik dia. Contohlah. Tuan-tuan tanya, tidak tuan-tuan. Semua kita ni dapat amal kita masing-masing. Kenapa tengok hadis ni? Nabi kata apa? Innallah la yarfa' darajat li'abdis salih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat hambanya yang saleh fil jannah, dalam syurga. Dalam bahasa kita, semua penghuni dalam syurga ni Allah akan upgrade kedudukannya dalam syurga. Fayaqulu, lalu penghuni syurga ni akan tanya pada Allah,
Ya Rabbi anni li hadhi. Tuhan, ni apa benda ni? Kenapa tiba-tiba saya duduk di syurga yang paling atas ni? Tiba-tiba je. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala akan jawab. Kata Allah, bi istighfar waladika lak. Iaitu ini adalah istighfar anak kamu kepada kamu. Ini istighfar anak kamu kepada kamu. Tuan-tuan tengok Bila seorang anak istighfar kepada ayah dia dapat upgrade masuk syurga yang lebih baik. Masuk syurga yang lebih baik. Okey. Anak ni doakan ayah dia, ya Allah ampunkanlah ayah saya, ampunkanlah ibu saya. Setiap kali anak ni doakan pengampunan untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia, ibu ayahnya akan di-upgrade masuk syurga. Hadis ni ada sahih tuan-tuan. Dia akan duduk di syurga yang lebih baik. Dan bila anak ni meninggal dunia tuan-tuan, masuk syurga Allah, dia akan duduk syurga bersama dengan ibu bapa dia. Berbaloi ke tak baloi tuan? Maksudnya masing-masing dapat dengan amal yang mereka lah lakukan. Si ayah tuan-tuan, dia nak dapat anak yang saleh bukan senang. Ini adalah return on investment tuan-tuan. Dia dah invest macam-macam dah, dia dah korban macam-macam sampailah anak ni jadi saleh. Jadi bila anak doakan dia, anak tu kata, oh banyak cantik ayah, dia duduk senang-senang, saya doakan dia dapat upgrade. Tak. Ayah tu akan upgrade syurga yang paling tinggi, kamu masuk dan kamu pun akan duduk bersama dengan ayah kamu. Artinya dua-dua akan dah dapat. Tidak ada satu pun yang akan rugi pun. Artinya apa yang kita buat tuan-tuan, apa yang kita beramal, kita yang dapat. Cuma bezanya package yang Allah letakkan dekat sini, kamu buat, kamu nikmat sama-sama. Seorang buat tapi nikmat sama-sama. Ayah dapat, anak-anak pun dah dapat. Ini antaralah nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan. Last sekali tuan-tuan, Allah kata apa? Kullum ri'im bima kasaba rahin. Ustaz, kita ambil berapa Ustaz? Ambil berapa ni Ustaz? Jangan. Sikitlah sikit je. Okay. Cumanya tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala sebut, Kullum ri'im bima kasaba rahin. Semua manusia ni dia akan terikat dengan rohin. Rohin ni tuan-tuan adalah gadaian. Sebab itu kita sebut ar-rohnu. Rohin di kat sini adalah gadaian. Apa maksud gadaian tuan-tuan? Syarat yang paling awal kamu nak dapat nikmat ni, benda yang paling apa yang kamu kena ingat, syaratnya kamu kena masuk ke dalam syurga dahulu. Pajak diri kamu masuk ke dalam syurga dahulu, barulah kamu boleh upgrade. Contoh, kita ni nak upgrade masuk satu kapal terbang tuan-tuan, nak dapat duduk dekat business class dengan family kita. Sebelum kamu dia upgrade masuk business class, syarat yang paling utama sekali ada tiket, mesti ada boarding pass dulu. Mesti ada boarding pass. Kalau tak ada boarding pass, takkan tiba-tiba main masuk. Senang lah, taklah. Jadinya semua orang yang nak di-upgrade, syarat dia mesti ada tiket kapal dulu. Semua orang yang nak duduk syurga yang paling tinggi ni, syarat dia mesti kena masuk syurga dahulu. Sebab itu Allah ikat dengan perkataan rahin. Semua orang kena pajak diri dulu, lalu dia barulah layak untuk masuk ke syurga yang tertinggi. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih tuan-tuan, hadis ni maklumlah, yang selalu Nabi SAW sebutkan kepada kita, idza mata banu Adam in qada amaluhu illa min thalath. Kata Nabi SAW, apabila matinya anak Adam itu, maka terputuslah amalannya. Illa min thalath, kecuali daripada 3 perkara. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah. Melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang saleh. Kalau tuan-tuan perhatikan 3 perkara ni tuan-tuan, ramai orang dia tersalah faham. Dia kata apa? Saya ni biar jahat lah, tapi anak saya biar baik. Saya sendiri tuan-tuan, saya bukan mengajar dekat sekolah. Tetapi kadang-kadang kita hantar anak kita di sekolah tuan-tuan, kita tengok yang pergi hantar sekolah anak ni, sekolah agama, sekolah tahfiz. Tapi bila tengok parent dia, rambut merah, tudung pun tak pakai. Semua orang nak anak jadi baik tuan-tuan, tapi semua orang tak nak perbaiki diri dia. Hadis ni tuan-tuan bukan tunjukkan kepada kita amal ni orang lain boleh tanggung. Tak apalah saya macam ni, tapi nanti insya-Allah lah anak saya doakan saya biar dia jadi baik, boleh masuk syurga. Tak tuan-tuan, 3 perkara yang Nabi sebut ni adalah datang daripada diri kita sendiri. Kita kata apa? Pertama Nabi kata sedekah jariah. Sedekah jariah ni semuanya akan saya dapat, akan jadi ladang pahala di hari akhirat.
Nak jadi sedekah jariah tuan-tuan, dia kena datang daripada diri kita. Kita kena ada usaha dulu, ada harta dulu, kita infak dulu, baru boleh jadi sedekah jariah. Kalau kita tak ada kerja, tak ada harta, tak pernah berinfak, macam mana nak jadi sedekah jariah? Dia datang daripada diri kita dahulu. Kamu ada harta dulu, baru kamu boleh sembang lah nak sedekah ke tidak. Ada orang bila ada harta tuan-tuan, sayanglah nak sedekah ni. Saya tak nak sedekah. Jadi Nabi nak bagi tahu, kamu ada harta dulu, kamu sedekah dahulu, baru jadi sedekah jariah. Dia datang daripada diri kita sendiri. Kedua, Nabi kata ilmu yang bermanfaat. Nak tidak, kamu kena belajar dahulu, beramal dahulu, sampaikan kepada orang lain, baru jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu tak belajar, macam mana nak ada ilmu? Macam mana nak bagi manfaat kepada orang lain? Sebab ilmu ni, belajar dan beramal, baru menyampaikan tuan-tuan. Contohlah kita ni tuan-tuan dapat ilmu ni, balik nak cerita tak dengan keluarga kita? Kadang-kadang segan. Betul tak? Kadang-kadang nak cerita dengan anak-anak, tadi ayah dengar ceramah kuliah subuh ni, ayat dia macam ni. Kita nak cakap mula macam tu, rasa segan lah. Tak pandai nak cakap tuan-tuan. Nak cerita dengan mak kita pun, tak nak, segan. Sebab itu Nabi sebut hadis ni tuan-tuan, untuk ingatkan kepada kita, semua amalan ni datang daripada diri kita. Amalan ni datang daripada diri kita. Kamu kena belajar dulu, beramal dulu, kemudian sampaikan, barulah dia jadi ilmu yang bermanfaat. Orang lain beramal, kita dapat pahala. Ketiga, doa anak yang saleh. Nak dapat anak yang saleh ni tuan-tuan, bukan senang. Daripada dia lahir, kita usahakan, kita laburkan, kita buat itu, buat ini, macam ni, akhirnya jadilah anak tu membesar, jadi saleh. Barulah kita dapat nikmat daripada usaha keras kita dahulu. Nak jadikan anak ni soleh tuan-tuan, kita kena jadi teladan yang baik pada dia. Kena rajin bangun subuh. Kena, anak pun tahu, ayah saya bangun subuh. 10 akhir Ramadan dahulu, ayah saya bangun qiyam. Jadi teladan pada dia dulu, barulah anak tu boleh ikut. Ni tidak tuan-tuan, hanya harap anak jadi anak soleh, kita subuh pun tidak, solat pun tidak, puasa pun tidak, harap anak jadi soleh. Memang tak soleh lah. Kan? Dia datang daripada kita dahulu. Okay? Sebab itulah, hadis Nabi ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita, amal-amal ni, semuanya bertitik tolak daripada diri sendiri. Cuma bezanya rahmah daripada Allah ni, dia buat nikmat tu kita dapat sama-sama. Ayah dapat, kamu pun akan dapat nikmat yang kamu lakukan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai sini saya tak boleh panjang-panjang lah gelisah nanti, okey. Tapi tuan-tuan, saya tak dapat nak habiskan. Cuma tuan-tuan boleh tengok ayat lepas tu. Ayat 22, ayat 23, sampailah ayat yang ke-28 tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, bila ahli keluarga dah berhimpun, duduk di syurga yang sama-sama tuan-tuan, semua dah di-upgrade dalam satu syurga, anak, cucu, cicit, buyut, semua dah berhimpun dekat situ. Lalu Allah Ta'ala sebut, adanya buah-buahan, adanya daging-daging, kemudian adanya gelas-gelas, minuman-minuman. Ini nak tunjuk apa tuan-tuan? Macam kita lah, bila dah himpun ramai-ramai, buat apa lagi tuan-tuan? Makanlah, minumlah. Dan itulah yang berlaku di dalam syurga Allah. Cuma bezanya Allah tambah plus. Setiap makanan dan minuman tu special. Dan Allah tambah lagi, adanya pelayan-pelayan bagi setiap penghuni-penghuni syurga tu. Ini banyaklah ayat-ayat dia. Dan nanti tuan-tuan tengok ayat 25, 26, 27, Allah tunjukkan, dia bukan sekadar ada nikmat berhimpun dengan keluarga, tetapi salah satu nikmat penghuni syurga adalah nikmat bersosial. Okay? Sebab itu Allah kata apa? Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Dia ada nikmat bersosial, berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Ini saya tak dapat nak bincang dengan tuan-tuan, tetapi itulah sikit sebanyak tuan-tuan, macam mana kita rasa happy berhari raya di dunia ni tuan-tuan. Di dalam syurga Allah kita akan berhari raya setiap hari. Jadi mudah-mudahan kita berusahalah untuk jadi penghuni syurga Allah. Semoga Allah Ta'ala himpunkan kita bersama dengan ahli keluarga kita selama-lamanya di syurga di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.